Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli shalatan kamilah wassalim salaman tamah ala sayyidina Muhammadil ladzi tanhalu bil liqad wa tanfariju bil qarabatul la bil wa'ish wa tunalu bi ra'i wa tasqal mawjil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamati wa nafasin bi adadi kulli mamlak bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada pengurusi sementara persidangan yang juga Setiausaha UMNO Cawangan Pintar Raya, Saudara Ibrahim bin Osman, yang dihormati Naib Ketua UMNO Cawangan Pintar Raya, Saudara Abdul Latif Darison, Setiausaha Imam Ibrahim, Ketua Pemuda Muhammad Rosli bin Muhammad dan ahli jawatankuasanya, Ketua Wanita UMNO Cawangan Pintar Raya Puan Jaimah Jani dan ahli jawatankuasanya, dan yang saya hormati Wakil UMNO Bahagian Sigading Tuan Setiausaha UMNO Bahagian Tuan Zulkifli Jaafar, dan yang kita alu-alukan dan kita menyambut kehadirannya hari ini ialah Datuk Lokman Nur Hadam selaku mantan MKT UMNO Malaysia, yang dia juga adalah ahli UMNO Cawangan Bandar Sigading. Alhamdulillah, terima kasih untuk dapat hadir, dan semua ahli-ahli UMNO Cawangan Pintar Raya yang terpenting. Pertamanya saya mengucapkan tahniah jutaan terima kasih kepada Ketua Wanita dan ahli jawatankuasanya kerana telah dapat bersidang pagi tadi dengan selesai dan berjaya, dan juga kepada Ketua Pemuda Muhammad Rosli dan ahli jawatankuasanya yang telah mengadakan persidangan malam tadi dan juga telah selesai dan berjaya, alhamdulillah. Dan pada pagi ini kita sama-sama mengucapkan kesyukuran kepada Allah SWT kerana dengan limpah kurnia, dengan izinnya kita telah ditentukan untuk bersama pada pagi ini di rumah saya yang inilah pondok yang ada ni, alhamdulillah. Ini tu atas mesyuarat ahli jawatankuasa telah memilih untuk mengadakan di rumah saya. Jadi syukur, inilah ketentuan Allah. Cuma sebelum tak maaf, sebelum saya teruskan, saya mohon sedekah Fatihah untuk ayah saya. Haji Kamari bin Karjo. Al-Fatihah. Saya mohon maaf. Dan seterusnya, terima kasih kepada Wakil Bahagian selaku Setiausaha UMNO Bahagian Sigading yang dapat hadir bersama-sama pada pagi ini, yang tadi juga telah meresmikan persidangan wanita UMNO, alhamdulillah. Dan yang saya tak berbanyak terima kasih adalah kepada Datuk Lokman Nur Hadam yang sudi hadir pada pagi ini untuk majlis perasmian persidangan UMNO Cawangan Pintar Raya. Cawangan ni biasa je tu. Inilah ahlinya ada, kalau ikut dalam laporan, ahli 139 tu yang ada hari ini dalam Sinarai. Tapi bila saya Setiausaha semak, ada 15 orang yang dah meninggal pun ada termasuk dalam tu. Jadi tak tahulah macam mana kesilapan Cawangan ke atau di pusat sana, wallahualam. Tapi saya dah maklumkan pada Setiausaha Cawangan, dia akan Setiausaha bahagian untuk pemutihan. Ramai juga adik-adik kita, pemuda dan wanita yang tak masuk lagi. Dah isi borang dah pun tak ada nama lagi. Jadi saya pun tak apa masalahnya, insya-Allah nanti adalah pihak bahagian akan uruskan, insya-Allah.
UMNO Pitah Raya ni Tok, dulunya kampungnya Pak Samijan. Sebab Pitah Raya ni dulu nama sekolah tu Pitah Raya, kita ada 3 kampung dalam satu cawangan. Pak Samion, Pak Samijan dan Pak Karjo. Tapi bila satu peringkat tu, masa tu kita masih kerajaan lah. Bila dapat peruntukan sikit nak bagi 3 kampung, jadi masalah. Jadi masa tu Tan Sri Muhammad Aziz arwah Tan Sri Muhammad Aziz, dia minta kita buat cawangan ikut kampung. Jadi Pak Samion tubuhkan cawangan Pak Samion, Pak Karjo tubuh cawangan Pak Karjo, yang Pak Samijan ni kekal dengan nama cawangan Pitah Raya. Jadi saya mewarisi, ini adalah persidangan kali yang ke-33 tahun. UMNO Pitah Raya dah tertubuh 33 tahun lalu. Dan salah seorang yang menubuhkan adalah ayah saya lah. Almarhum ayah saya. Jadi alhamdulillah setakat hari ini ahli-ahli UMNO Pak Samijan ni terus memberikan kerjasama sebaik-baiknya, sepenuhnya untuk apa saja program yang diadakan, dan juga pilihan raya, setiap pilihan raya alhamdulillah, walaupun dah lepas dalam PRU 14 kita kalah dari keseluruhan, tapi UMNO Pitah Raya menang. Barisan Nasional kita menang, alhamdulillah. Dan saya juga mohon kita berdoa semua, semoga UMNO akan terus kekal selama-lamanya. Cuma saya nak sentuh sikit walaupun hari ini kita ni berita banyak sangat tu, entah yang sahih tak sahih tak tahu, tapi kebanyakannya hari ini kita banyak menyalahkan Presiden UMNO Datuk Zahid Hamidi. Tapi kita kena ingat, Datuk Zahid Hamidi ni walaupun tak megang menteri ke Perdana Menteri ke, dia tak pegang apa jawatan pun, kita kena ingat sejarahnya dialah antara orang kuat yang menjatuhkan Perdana Menteri, dua Perdana Menteri, Dr. Mahathir dan Maidin. Itu adalah tanggungjawab kerja-kerja keras yang Presiden kita Zahid Hamidi jalankan, sehingga 2 Perdana Menteri yang ini telah dijatuhkan oleh UMNO atas presidennya Datuk Zahid Hamidi. Itu kita kena ingat sejarah tu. Itu sampai bila-bila saya rasa tu. 2 Perdana Menteri dia jatuhkan. Jadi walau apa pun orang kata dia, tapi itulah Zahid Hamidi. Walaupun katanya dia bukan mukanya tak elok nak buat poster ke apa ke, tapi itulah Zahid Hamidi yang kita kena ingat. Saya ingat akan jadi sejarah lah. 2 Perdana Menteri dijatuhkan oleh diketuai oleh Presiden UMNO Datuk Zahid Hamidi, walaupun tidak memegang tampuk perintahan kerajaan. Itu yang kita kena ingat. Jadi semoga dengan presiden yang ada ini, kita kena menyambut dengan menyokong sepenuhnya UMNO ini agar terus kekal selama-lamanya. Kerana UMNO inilah yang menentukan agama, bangsa dan negara tanah air kita ni. Walau apa pun orang yang bukan ahli cakap, yang pasti inilah UMNO. Kita tengoklah apa saja yang kerajaan buat daripada dulu sampai hari ini. Kampung kita ni dulu daripada jalan Tanah Merah sehingga ke dah di jalan sekarang ni, alhamdulillah atas usaha UMNO. Parti UMNO ni lah yang merintah dulu. Tapi atas ialah tentunya kita kena menerima, itulah ketentuan Allah. Mungkin ia juga menjadi hikmah untuk ahli UMNO untuk berfikir semula, apakah tindakan-tindakan dahulu ada silap salahnya. Itu adalah manusia biasa, memang ada silap salahnya, dan kita kena cari jalan bagaimana untuk lebih membaiki parti UMNO ni. Dan kita lebih berfikiran terbuka untuk apa saja. Moga-moga pemimpin atasan menerima cadangan ke sur daripada ahli-ahli akar umbi ni diterima oleh pihak atasan. Saya rasa itu adalah jalan terbaik untuk UMNO terus kekal. Jadi taklah semua keputusan daripada atas, biar keputusan tu daripada bawah bawa ke atas. Jadi dibincangkan oleh pihak atasan, insya-Allah ianya akan lagi baru boleh jadi terbaik UMNO ni, parti UMNO ni. Dan kita akan menghadapi PRU ke 15 2023 Kalau nak ikutkan tarikh 2023 tahun depan Wah, Datuk cakap tak tahun ni, tahun depan. Tapi ikut dia punya period dia sampai 2023. Tapi mulai hari ini kita kena bekerja keras untuk kita mendapat kemenangan yang sebesar-besarnya, supaya kita akan dapat
terus mengekalkan pemerintahan yang sebelum ini bermacam-macam ragam, bermacam-macam masalah yang kita hadapi. Lagi-lagi kita ni rakyat bawah, rakyat marhaen ini yang menerima impak daripada pemerintahan yang lepas-lepas. Yang dua Perdana Menteri yang lepas kita menerima macam-macam masalah, dan kita doalah semoga pilihan raya PRU 15 akan datang, UMNO akan terus kekal dan dapat memerintah negara. Jadi itu saja Tok. Terima kasih sekali lagi kepada tuan-tuan, puan-puan ahli UMNO Cawangan Pilihan Raya yang hadir, dan lupa Tok kepada rombongan Datuk yang hadir pada hari ini. Ada rakan-rakan kita daripada Yomping dan daripada ketua-ketua cawangan berhampiran pada yang datang hari ini untuk bersama-sama kita mendengar taklimat atau ucapan ceramah isu-isu semasa daripada Datuk Lokman Nur Adam. Semoga kita dapat maklumat yang jelas daripada beliau. Selama ini kita tengok Facebook lah, ya ke tidak, tapi hari ini kita dapat bersemuka dengan beliau. Semoga kita dapat menerima maklumat yang terkini, politik terkini, parti UMNO terkini. Jadi dengan adanya maklumat yang beliau berikan, kita dapat membawa maklumat-maklumat kepada ahli-ahli kita, rakan-rakan kita yang lain. Jadi taklah kita ni mana yang betul, mana yang salah. Jadi bingung tu, mana sebenarnya yang betul ni. Jadi moga-moga dengan kehadiran Datuk Lokman ni kita dapat maklumat yang jelas. Jadi terima kasih sekali lagi Tok. Terima kasih rakan-rakan yang hadir di luar sana. Minta maaf lah tak masuk ke dalam. Jadi ketua-ketua cawangan berhampiran dan seluruh rombongan yang bersama-sama dengan Datuk Lokman Nur Adam. Jadi untuk akhirnya, tahniah wanita, tahniah pemuda yang telah mengadakan persidangan, berjaya mengadakan persidangan, dan tahniah kepada kita semua yang dapat hadir dan menjalankan persidangan pada hari ini insya-Allah dengan jayanya insya-Allah. Jadi saya mohon ribuan ampun dan maaf daripada awal hingga akhir. Jika ada salah dan silap, segala kekurangan, saya mohon ampun dan maaf. Inilah Tok Cawangan Pilihan Raya Tok. Inilah keluarga kita. Jadi sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Majlis mengucapkan terima kasih di atas ucapan Ketua UMNO Cawangan Pilihan tadi. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi akan menjadi sesuatu yang bermanfaat kepada kita. Sama-sama kita memperkukuh dan memperkuatkan UMNO kita hari ini dan UMNO Malaysia insya-Allah. Dan untuk ucapan seterusnya, majlis ini menjemput dan mempersilakan TV bin Jaafar Zulkifli bin Jaafar selaku setiausaha UMNO Bahagian Seri Gading untuk menyampaikan ucapannya. Majlis menjemput dan mempersilakan. Dah bunyi belum ni? Oh. Halo. Boleh ya? Halo. Kena buka ah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara pengacara majlis yang juga setiausaha cawangan UMNO Pintas Raya. Yang dihormati Ketua Cawangan Tuan Haji Saleh Kamari, Ketua Wanita, Ketua Pemuda, dan yang diadu-adukan pada pagi ini Datuk Lokman Nur Adam. Selamat datang Datuk ke Cawangan Pintas Raya. Dan selamat datang kembalilah saya ucapkan tahniah Datuk dah kembali ke UMNO semula. Jadi saya rasa pada pagi ini saya juga ingin mengucapkan selamat datang kepada semua rakan-rakan saya yang saya tak boleh nak sebut, ramai saya tengok pada pagi ini, rakan-rakan cawangan yang berdekatan. Dan yang terutama adalah kepada adik-adik cawangan
UMNO Pintas Raya. Saya ucapkan tahniah. Tadi wanita baru je bermesyuarat dan pemudanya dah bermesyuarat. Tahniah. Ini menunjukkan dengan kehadirannya tuan-tuan dan puan-puan pada pagi ini, UMNO Pintas Raya masih lagi wujud. Alhamdulillah. Mari kita tepuk. Semoga kewujudan ini sampai bila-bila, dulu, kini dan selamanya. Saya sebagai minta maaf lah Tok, pasal ini hari pentol-pentol kita tak dapat datang. Mungkin kesilapan teknik tu. Sebab Tuan Haji Saleh semalam petang baru maklumkan nak ada mesyuarat. Jadi maklum je lah, ini hari raya. Walaupun hari raya lain, kita orang ni hari memang. Jadi saya sepatutnya ini hari kena pergi ke Bangi pagi, tapi oleh kerana semua kawan-kawan, saya sebagai setiausaha, saya korban lah. Saya hadir ke sini. Saya kata, Tuan Haji Saleh kata Datuk Lokman nak datang. Saya dah lama tak jumpa Datuk. Dan saya pun dah terputus hubungan Tok dengan Datuk. Datuk pun dah lama tak hubungi saya. Kita dah tak ada WhatsApp. Saya pun nombor telefon Datuk tak boleh pakai Datuk. Dah tak boleh pakai. Dan Datuk pun saya faham, dia punya Facebook pun banyak yang kena hang kan. Jadi semoga Datuk Lokman akan terus sebab dia ada salah seorang pejuang yang suara yang lantang. Kita mahu perlukan dia. Kita UMNO perlukan seorang yang bernama Datuk Lokman. Ya. Ini bukan saya depan Datuk saya ni, sebab saya tahu Datuk macam mana. Walaupun dia masa-masa pemilihan selepas PRU 14 2018 dia masuk juga bertanding, tapi dia tak ada rezeki kan. Dan kami masa tu mendoakanlah, saya jumpa Datuk, kalau Datuk tak ada rezeki tak apa Tok, tapi kami akan bekerja keras untuk Datuk duduk di majlis kerja tertinggi. Dan alhamdulillah dia dapat, tapi kita tak tahu macam mana kesilapan. Nanti mungkin Datuk akan ceritakanlah. Kita di peringkat bawah tak tahu apa masalah. Kita jangan suka buat cerita-cerita yang tak baik. Saya selalu mengikuti perkembangan Datuk Lokman, sebab saya tahu, saya banyak belajar apa. Sebab saya pun baru tu, saya sebagai setiausaha, ialah maklum, bila kita kalah semua orang tak nak pegang jawatan. Jadi saya lah susah payah. UMNO tak ada duit, kita sendiri keluar duit. Dan saya mengucapkan syukurlah kita dapat ketua bahagian seperti Datuk Ali. Rasa dia banyak keluar duit. Betul saya cakap. Kita UMNO duit dengan kena beku apa semua. Ketua bahagian saya Datuk Ali banyak keluar duit, banyak membantu untuk UMNO terus bergerak. Betul. Jadi untuk makluman Datuk juga, semasa 2018 apabila kita nak mengadakan mesyuarat, ada setengah cawangan saya datang halau kita. Dia kata tak payahlah UMNO gini kan. 104 cawangan untuk dalam bahagian Si Gading ni, saya ingat separuh yang tak nak mengadakan. Saya tak apa. Saya pergi 2-3 orang dengan rakan-rakan, pergi ke cawangan, pujuk ketua cawangannya, yang ada ketua cawangannya lari. Sebab tu yang ada sekarang ketua cawangan yang ada di bahagian Si Gading orang-orang baru. Tetapi apabila tengok kedudukan kita dah ni, terhege-hege pula. Faham kan? Terhege-hege sekarang. Lepas tu dia condemn kita lah macam-macam. Sebenarnya ini saya tak minat pemimpin yang seperti ini. Saya tak tahniahlah kepada Tuan Haji Saleh. Masih lagi pemegang, walaupun kita dalam keadaan kalah. Dia orang ingat apabila kita kalah pada 2018, kita ni terkubur. Tapi alhamdulillah, sebab tu setiap kali nak mengadakan mesyuarat, kita berdoa. Kita berdoa semoga UMNO kita terus kukuh. Alhamdulillah sekarang kita dah naik balik. Saya sekali lagi mohon ampun dan maaf kerana pada pagi ini saya tak dapat nak bawa Datuk Ketua Bahagian. Dia bergegas ke Kuala Lumpur, ada mesyuarat katanya kan, untuk malam ni. Dia sebagai pengurusi peladang. Dan yang lain-lain dah pergi bercuti lah. Tapi alhamdulillah dengan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan pada pagi ini dapat menjalankan mesyuarat.
Dan saya sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua, khususnya rombongan Datuk Rahman dapat hadir ke Pintah Raya ini. Dan saya mohon ampun dan maaf sekali lagi sekiranya apa yang saya tuturkan pada pagi ini ada menyinggung perasaan tuan-tuan dan puan-puan, kerana kelemahan itu adalah kelemahan diri saya sendiri dan yang elok adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah kita berdoa sekali lagi, semoga UMNO kita terus dulu, kini dan selamanya. Saya sudahi ucapan saya dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis ucapan kita terima kasih di atas ucapan wakil daripada UMNO bagian sekali, iaitu Pak Naib Zulkifli bin Jaafar. Terima kasih di atas ucapan yang telah pun disampaikan tadi. Seterusnya kita ke majlis yang ditunggu-tunggu, iaitu ucap tamu daripada Datuk Rahman Nur Adam. Dengan itu, majlis kita pun mempersilakan Datuk untuk menyampaikan ucapannya dan seterusnya meresmikan persidangan UMNO tahunan Pintah Raya untuk kali yang ke-33. Majlis bersemangat menjemput dan mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati saudara pengurusi majlis, yang berbahagia saudara Zulkifli Jaafar, Setiausaha UMNO bahagian Seri Gading selaku wakil bahagian pada hari ini, yang berbahagia Tuan Haji Saleh Kamari, Ketua UMNO bahagian cawangan Pintas Raya, rakan-rakan ahli jawatan kuasa cawangan, Ketua Wanita dan ahli jawatan kuasanya, Ketua Puteri dan ahli jawatan kuasanya, Ketua Pemuda dan ahli jawatan kuasanya, sahabat-sahabat yang datang bersama-sama saya pada hari ini. Tidak ketinggalan beberapa ketua cawangan yang hadir, Saudara Yul, Cikgu Ali, dan beberapa yang mungkin saya tak dapat sebut semua yang berada di luar. Tidak ketinggalan rakan-rakan yang datang daripada Kuala Lumpur, rakan-rakan yang datang daripada Tenggara, Haji Amran dan sahabat seorang lagi. Begitu juga saudara Alex daripada mana? Yomping. Dan hadirin hadirat yang saya kasih sekalian, saya ucap tahniah kerana UMNO bahagian cawangan Pintas Raya telah berjaya mengadakan mesyuarat pada hari ini. Satu tepukan gemuruh kepada semua. Kita laungkan 3 kali hidup UMNO, boleh? Kita bagi semangat sikit. Hidup! 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 Ada lagi yang belum pergi sampai ke tahap semangat yang sepatutnya. Saudara yang saya kasih sekalian, untuk makluman tuan-tuan, hari ini senario politik negara sudah berubah. Kalau selama tempoh 61 tahun lamanya UMNO menjadi parti yang mendominasi kerajaan persekutuan. Kita ada kerajaan Barisan Nasional memerintah Malaysia 61 tahun. Parti tunjangnya ialah UMNO. UMNO, tuan-tuan. Hari ini, selepas kita tewas pada tahun 2018, kerajaan bertukar, digantikan dengan sebuah kerajaan yang dipanggil Pakatan Harapan. Pakatan Harapan ini, saudara, walaupun pada ketika itu PKR memenangi 49 kursi terbanyak di kalangan Pakatan Harapan, tetapi parti yang hanya memiliki 13 kursi diangkat menjadi Perdana Menteri. Begitu juga selepas Pakatan Harapan berjaya kita tumbangkan, diangkat pula Tan Sri Muhyiddin Yassin yang hanya mewakili 6 wakil rakyat asal daripada PPBM. Dia curi 16 orang daripada UMNO, ahli parlimen.
Dia curi 9 orang daripada PKR menjadi ahli parlimen dia. Dengan hanya 32 kerusi, kita ada lebih kurang 42 kerusi BN. Dia juga menjadi Perdana Menteri. Ini yang menyebabkan ketidakstabilan saudara. Dan akhirnya bila dia dah nak jatuh, akhirnya dia bersetuju melepaskan jawatan dan memberi laluan kepada UMNO. Kerana UMNO merupakan parti yang mempunyai kerusi terbanyak di dalam Perikatan Nasional. Sungguh pun begitu saudara, walaupun hari ini UMNO menjadi Perdana Menteri, hakikat dan realitinya UMNO tidak boleh memerintah mengikut acuan kita sendiri. Boleh tak boleh? Tak boleh. Kerana hari ini walaupun kita Perdana Menteri, kita kena memerintah mengikut polisi yang telah pun ditetapkan oleh Muhyiddin Yassin. Hari ini walaupun UMNO Perdana Menteri, banyak benda yang kita perjuangkan untuk rakyat. Contohnya air citra. Betul? Air sinarnya, dengan Datuk Seri Najib mencadangkan supaya air survive-nya, kita tak dapat nak tunaikan kerana kita tidak menguasai kerajaan ini dan kita tidak boleh memerintah mengikut acuan kita sendiri. Kerana salah satu syarat yang ditetapkan oleh Muhyiddin untuk menyokong Datuk Seri Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri, dia minta Datuk Seri Ismail Sabri meneruskan polisi dia. Itu sebab ramai yang marah, kenapa ada diskriminasi di kalangan orang-orang yang tidak mengambil vaksin. Ramai yang marah kenapa polisi-polisi lama, contohnya polisi-polisi ekonomi dan sebagainya, banyak benda yang kita tidak boleh nak ubah. Tetapi alhamdulillah banyak benda juga yang sempat kita buat. Antaranya saudara, kita telah berjaya memastikan bahawa moratorium yang sebelum ini kita minta tak dapat-dapat, akhirnya kita dapat berikan kepada rakyat. Memang tak banyak lagi yang dapat kita laksanakan, tetapi alhamdulillah hari ini kita tak perlu lagi kurung orang di rumah. Betul? Ramai orang kata siapa juga memerintah tak penting, nasib kita sama. Ini salah tuan-tuan. Selepas mereka hidup di bawah pemerintahan Barisan Nasional, selepas mereka hidup di bawah pemerintahan Pakatan Harapan 22 bulan, kalau dia hidup 18 bulan bawah Muhyiddin Yassin, dia masih kata siapa memerintah tak, kita tetap sama. Ini satu benda yang bagi saya kesilapan yang cukup besar. Itu sebab banyak kali saya ulang, jangan ulangi kesilapan 2018. Bila kita memerintah tuan-tuan, orang tak puas hati, kita bagi macam-macam, kita bagi BRIM, kita bagi bantuan awal persekolahan, kita bagi bantuan untuk nelayan, kita bagi bantuan untuk pekebun kecil, pesawah padi, penoreh getah bulan 11, 12, bulan 1 tak boleh menuai kerana musim hujan, kita bagi bantuan RM200 sebulan untuk bantuan musim tengkujuh. Tapi orang tak fikir benda tu semua. Kita buat kedai rakyat satu Malaysia, kita buat klinik rakyat satu Malaysia, langsung tak diindahkan sebab orang percaya janji yang telah dilontarkan oleh Pakatan Harapan. Akhirnya kita tersungkur kita pun tuan-tuan, setidak-tidaknya kita memenangi 79 kursi. Parti yang memenangi paling banyak kursi masih lagi BN. Yang lain ni tuan-tuan, walaupun mereka bertanding tiket PKR, PKR hanya menang 49, DAP hanya menang 42, Bersatu hanya menang 13. Lepas tu kalah di Tanjung Piai, kita ambil balik. UMNO, walaupun orang cakap macam mana, UMNO juga memenangi kursi paling banyak, 54 kursi. Menang satu lagi di Tanjung Piai, kita dah menang 55 kursi. Walaupun 2018 kita difitnah, kita dicerca, dimaki, macam-macam persepsi terhadap UMNO dan Barisan Nasional. Saudara, hari ini kita telah membuat satu keputusan yang cukup besar. Apa keputusan dia? Keputusan dia, kita Perhimpunan Agung UMNO 2020 telah memutuskan
bahawa sudah tiba masanya kita menghentikan kerjasama dengan Bersatu. Ada kita buat keputusan kita nak hentikan kerjasama dengan PAS? Tak ada. Tetapi kenapa kita nak hentikan kerjasama dengan Bersatu? Yang ini tuan-tuan kena faham. Hari ini sudah ada suara-suara sumbang. Mereka mengatakan UMNO tak sedar diri. Mereka mengatakan UMNO hari ini angkuh, UMNO hari ini sombong. Dan ada pula kata UMNO yang hari ini nak berjalan bersendirian solo dianggap sebagai orang Melayu nak sekeru Melayu. Saudara, hari ini saya nak jawab seberingkas. Saya nak beritahu dengan tuan-tuan, yang menyebabkan orang Melayu ni berpecah, tuan-tuan, ialah bila ada yang kecewa. Bila ada yang kecewa. Mula-mula yang kecewa siapa? Bila ada pemimpin-pemimpin dalam jawatan kuasa dakwah UMNO yang bertanding jawatan Presiden UMNO, bila dia kalah, dia telah keluar daripada UMNO dan dia menubuhkan apa yang dipanggil sebagai Parti Islam Se-Malaysia, PAS. Kemudian kita lihat pada tahun sekitar 88, bila mana UMNO diharamkan, kita pun tahu ianya antara sebabnya angkara Tun Dr. Mahathir. Bila mana ketika pemilihan dia melakukan penipuan, 3 kali kira undi, Tengku Razali Hamzah menang. Lepas tu tiba-tiba blackout, tuan-tuan. Tiba-tiba Tun Mahathir pula menang dengan hanya 43 undi. Bila benda ni dibawa ke mahkamah oleh geng 11, akhirnya tuan-tuan UMNO diharamkan. Bila UMNO diharamkan, saudara, diwujudkan apa yang dipanggil sebagai UMNO baru. Dan dalam UMNO baru ni, saudara, 1000 nama tak dibenarkan untuk menyertai UMNO baru. Inilah puncanya orang Melayu berpecah. Bila 1000 nama ni, tuan-tuan, terdiri daripada Tengku Razali, Rais Yatim, orang-orang yang ada pengaruh. Bila dia tak boleh masuk UMNO baru, dia buatlah parti dia, Parti Melayu Semangat 46. Betul tak betul? Berpecah tak orang Melayu, tuan-tuan? Berpecah. Begitu juga sekali lagi Tun Dr. Mahathir 1998. Angkara dia, tuan-tuan, belum cerita lagi zaman Tunku Abdul Rahman. Bila mana dia kerjakan Tunku Abdul Rahman. Saudara, 1998 disebabkan Anwar Ibrahim ketika itu sudah bersedia nak bertanding Presiden UMNO. Pada ketika itu pula dia pecat Anwar Ibrahim. Bukan pasal liwat, tuan-tuan. Saya nak beritahu. Tun Mahathir pecat Anwar tak ada kena-mengena dengan liwat. Kerana pada tahun 1993 lagi, Tun Hanif Omar, Ketua Polis Negara, sudah menceritakan tentang aktiviti seks luar tabi'i Anwar Ibrahim. Tetapi pada 1993, Anwar ialah Blue Eye Boy ataupun budak kesayangan Mahathir. 93, 94, 95, 96, 97, 98. 6 tahun Mahathir tak sentuh pun Anwar walaupun dia tahu masalah Anwar. Tetapi 98 dia guna alasan isu liwat Anwar ini untuk memecat Anwar. Dan bila Anwar dipecat, tuan-tuan, Timbalan Perdana Menteri kena pecat, Timbalan Presiden UMNO kena pecat, sudah pastilah ada yang menyokong beliau. Berpecah lagi orang Melayu. Ini realiti je, saudara. Tuan-tuan, 2003 dia serah jawatan pada Pak Lah. Bila dia serah jawatan pada Pak Lah, dia mengharapkan Pak Lah akan berhutang budi pada dia. Tuan-tuan, bila Pak Lah, saudara, akhirnya membuat keputusan membatalkan jabatan Bengkok, membatalkan projek-projek dia, saudara, akhirnya Mahathir mula marah dengan Pak Lah. Dan Mahathir marah dengan Pak Lah, apa yang berlaku, tuan-tuan? Mahathir mula menyerang Pak Lah. Dan akhirnya kita kalah 6 buah negeri. Kita kalah 6 buah negeri termasuk wilayah persekutuan dalam pilihan raya umum yang 2008. Kemudian dijatuhkan Pak Lah, dinaikkan Datuk Seri Najib. Datuk Seri Najib, tuan-tuan, apa dosanya dengan Tun Dr. Mahathir sehingga Dr. Mahathir, tuan-tuan, mula menyerang Datuk Seri Najib 2015. Pertamanya, saudara, bila mana Datuk Seri Najib mengarahkan 1MDB.
1MDB ni tuan-tuan, dia ada banyak benda dia buat. Pertama, dia buat rumah mampu milik untuk rakyat. Kedua, dia buat program pembangunan. Kita duk Perhimpunan Agung UMNO, kita cakap bangunan pencakar langit naik banyak, tetapi yang milik Bumi Putra sangat sikit. Jadi dia buat contohnya di TRX. Kita buat hub keuangan antarabangsa. Nak suruh orang Melayu beli tanah tak mampu. Jadi kita cari institusi yang mewakili orang Melayu. Contohnya tabung haji. Ini yang kedua perkara yang dibuat oleh 1MDB. Ketiga, apa yang 1MDB buat? Dia menjana elektrik. Mula-mula Datuk Seri Najib mengarahkan supaya 1MDB membeli jana kuasa elektrik yang dimiliki oleh kroni-kroni Tun Dr. Mahathir. Pertama, Syed Mokhtar Al-Bukhari. Kedua, YTL. Ketiga, Ananda Krishnan Tanjung. Dan keempat, syarikat milik Genting Sanian. Alhamdulillah, Genting Sanian setuju jual kepada 1MDB. Syarikat 1MDB namanya Edra Energy, anak syarikat. Ananda Krishnan juga setuju jual. Dan bila 1MDB menguasai hanya 14% penjanaan kuasa elektrik negara, tahun 2015 buat kali pertamanya, kita berjaya menurunkan tarif elektrik. Biasa elektrik ni naik, pernah turun? Tak pernah, tuan-tuan. 2015 awal tahun, kali pertama, itu baru menguasai 14%. Cuba bayangkan kalau perancangan Datuk Seri Najib berjaya. 50% dijana oleh TNB, lagi 50% dijana oleh 1MDB. Siapa yang akan dapat manfaat? Yang akan dapat manfaat ni, saudara, ialah rakyat. Kerana tarif elektrik akan lebih murah. Dan yang banyak dapat manfaat ialah negara. Kerana apa? Kerana 4 kroni Tun Dr. Mahathir ni saya nak beritahu, sepanjang tempoh 21 tahun, mereka memegang konsesi membekalkan tenaga elektrik ni. Subsidi gas. Nak jana elektrik ni kena pakai gas. Subsidi gas itu saja, tuan-tuan, kos dia 155 bilion. 155 bilion ni 155 ribu juta ringgit, tuan-tuan. Hanya 4 orang je kongsi. Kita tahun 2014 subsidi untuk RON 95 disel dengan LPG, gas bermasak, untuk semua 32 juta rakyat Malaysia. 2014 kalau kita tak apungkan minyak pada Disember, 1 Disember, kos dia hanya 22.34 bilion. Kita 32 juta orang ni kongsi 22.34 bilion. Itu pun Datuk Seri Najib tarik balik subsidi. Sebab apa? Sebab subsidi ni 70% pergi ke orang kelas menengah dengan orang kaya, yang 30% je dapat dekat orang B40. Sebab B40 pakai kereta kecil, pakai motor kebanyakannya. Kalau ada kereta pun, kereta dia kancil Myvi. Tapi yang kelas menengah ni pakai BMW, pakai Mercedes-Benz, pakai Rolls-Royce. Lagi besar kereta dia, lagi kuat untuk kadar minyak, tuan-tuan, kata orang Johor ni, kan? Lagi banyak kerajaan kena subsidi. Subsidi sepatutnya bantuan, pertolongan kerajaan untuk rakyat dia. Tetapi kalau lebih mengayakan yang kaya, yang orang miskin dapat sikit, buat apa? Itu yang kita tukar subsidi daripada subsidi pukal yang semua orang dapat banyak, sama rata, kan? Contohnya petrol, setiap liter 68 sen pada tahun 2014 bulan Jun. Tapi orang miskin pakai sikit, orang kaya pakai banyak. Lebih menguntungkan si kaya. Kita tarik subsidi ni, kita tambah jumlah BRIM, bantuan awal persekolahan, kita tambah banyak lagi untuk golongan sasar yang betul. Ini yang Datuk Seri Najib buat. Jadi Mahathir marah. Mahathir marah kerana walaupun YTL ni, tuan-tuan, Syed Mokhtar tak ada masalah lah, kita pun tak berapa kacau dia sangat. Saudara, bila YTL ada penjana elektrik, kita nak beli, dia tak nak jual. Bila masuk bidder, 1MDB bidder dengan harga 9 sen lebih murah daripada semua kroni Mahathir. Malah 1 sen lebih murah daripada TNB sendiri.
mestilah 1MDB yang menang. Betul tak? Jadi apa jadi dengan jana kuasa elektrik milik YTL? Dia ada besi buruk je tinggal. Dia ada mesin besar tapi tak boleh supply tenaga kepada kerajaan, maka akhirnya dia punya penjana kuasa elektrik menjadi besi buruk. Bila dia punya lombong emas ini, tuan-tuan, sudah tak jadi lombong emas, sudah jadi besi buruk, agak-agak tuan-tuan dia mengadu kat siapa? Dia mengadulah kat Mahathir. Betul tak? Mahathir pun marah kepada Datuk Seri Najib. Ini sebab pertama dia marah. Sebab kedua dia marah apa ni, tuan-tuan? Anak dia nak bertanding vice president, naik presiden. Datuk Seri Najib tanya dengan Mukris Mahathir bila dia pergi ke Kedah, you nak bertanding apa? Mukris kata, saya cuma nak bertanding ahli majlis kerja tertinggi UMNO. Confirm? Confirm, Datuk Seri. Ini ayat Mukris Mahathir. Jadi Datuk Seri Najib pun bila dia berjumpa dengan ahli UMNO, dia cakap, kita kekalkan naib-naib presiden yang ada. Pertama, Datuk Seri Zahid Hamidi. Kedua, Datuk Seri Syafiq Abdal. Dan ketiga, Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein. Maka dia pertahanlah 3 orang naib presiden ini. Tiba-tiba Mukris dipanggil oleh Mahathir. Mahathir suruh anak dia bertanding naib presiden pula. Bila Mukris bertanding naib presiden, dia dapat nombor 4. Kalah lah, tuan-tuan. Betul tak? Bila dia dapat nombor 4, dia salahkan Datuk Seri Najib. Sedangkan bila Najib tanya, kau nak bertanding apa? Dia kata nak bertanding MT. Tuan-tuan, ini semua soal kepentingan peribadi. Tapi bila nak jatuhkan kita 2018, apa dia cerita? Negara hari ini sedang bankrupt. Ingat lagi tak, tuan-tuan? Tuan-tuan, negara mana yang bankrupt? Kadar hutang kita makin lama makin kurang. Kalau orang Melayu khususnya 25% tuan-tuan yang lari menyokong Pakatan Harapan, pada ketika itu guna otak dia. Bukalah website Bank Negara. Kita boleh tengok hutang negara sebelum tu 54% daripada GDP, turun menjadi 52.7% daripada GDP. 2017 turun menjadi 50.8% daripada GDP. Ketika kita kalah bulan 5 tu, tuan-tuan, suku pertama, hutang negara tinggal 48%. Macam mana boleh bankrupt? Hutang negara paling tinggi, tuan-tuan, bila? Tahun 1986. Ketika itu hutang kita 103.4 berbanding dengan GDP kita. Tuan-tuan, ada tak kita bankrupt tahun 1986? Ada? Tak ada. Siapa Perdana Menteri 1986, tuan-tuan? Siapa? Mahathir. Jadi kalau hutang negara 103%, kita tak bankrupt, macam mana 48% kita boleh bankrupt? Tapi orang kita ni, tuan-tuan, dia tak nak siasat. Dia ambil yang mudah. Dan macam mana negara boleh bankrupt dalam keadaan, saudara, saya nak beritahu. Kita punya bursa saham Kuala Lumpur paling tinggi dalam sejarah. Tak pernah naik setinggi ketika zaman Datuk Seri Najib, tuan-tuan. Paling tinggi dalam sejarah. Dan apa lagi? Indeks prestasi kerajaan yang kita, prestasi ekonomi yang kita boleh sukat, menunjukkan bahawa fitnah kata kita nak bankrupt ni tak betul. 2017, tuan-tuan, saya nak beritahu, kadar pertumbuhan ekonomi negara, pertumbuhan ekonomi Malaysia, tuan-tuan, nombor 3 paling tinggi dalam dunia. Siapa nombor 1? Nombor 1 Filipina. Berapa dia punya pertumbuhan ekonomi? 6.9%. Nombor 2 siapa? Nombor 2 China. China, tuan-tuan, 6.7%. Nombor 3, tuan-tuan, ialah Malaysia, 5.7%. Mahathir kata, negara yang nombor 3 pertumbuhan ekonomi paling tinggi di dunia ini bakal bankrupt. Ada juga, tuan-tuan, orang yang percaya. Itu yang tak sampai kesian Datuk Aziz tak pasal-pasal tergolek dalam pilihan raya, tuan-tuan. Sebab orang tak periksa. Sepatutnya, tuan-tuan, bila fitnah ataupun sesuatu perkara orang kata pada kita datang, kan, kita kena tabayun. Apa, faham tak maksud tabayun ni?
Kita kena periksa sama ada fitnah itu betul ataupun tidak, tuan-tuan. Tapi orang tak periksa, saudara. Foreign direct investment, pelaburan langsung asing zaman Datuk Seri Najib paling tinggi dalam sejarah. Saya nak beritahu, Datuk Seri Najib pergi ke China, dia bawa balik lebih kurang 154 bilion pelaburan. Kali pertama dia pergi, penghujung 2016. Dan dia bincang dengan Presiden Xi, minta supaya China membeli minyak sawit kita, beli getah kita. 2017 lepas dia balik, tuan-tuan, kita tengok harga minyak sawit, harga getah melambung naik. Sebab apa? Sebab negara yang mempunyai penduduk 1.4 bilion orang sudah membeli getah kita, walaupun dia dah tanam di Kalimantan. Sudah beli minyak sawit kita, walaupun India dah kurangkan pengambilan sawit daripada Malaysia. Ini kelebihan yang ada pada Datuk Seri Najib. Dia pergi ke India, dia tanda tangan perjanjian, tuan-tuan, 158 bilion ringgit. Daripada 158 bilion ni hanya 7 bilion Malaysia melabur di India, yang lain India melabur di Malaysia. Dia bawa King Salman datang ke sini. Kita tengok di negeri Johor, di Pengerang, 31 bilion, apa dipanggil sebagai rapid Pengerang, kilang penapisan minyak. Kilang penapisan minyak antara yang terbesar, tuan-tuan. Banyak lagi, saudara. Tetapi, saudara, pada 2018 fitnah terhadap kita terlalu dahsyat. Kenapa fitnah terhadap kita ni, tuan-tuan? DAP fitnah kita 61 tahun, gagal untuk menjatuhkan kita. Betul tak? Anwar, saudara, hampir 20 tahun dia berjuang nak kalah, jatuhkan Barisan Nasional. Ada kita kalah? Tak ada. Tetapi kenapa 2018 mereka berjaya menjatuhkan kita? Sebenarnya saya nak beritahu, mereka berjaya kerana ada Melayu skru Melayu. Inilah sebenarnya Melayu pengkhianat bangsa yang skru kita. Disebabkan anak dia tidak dapat jawatan naib presiden, disebabkan kroni dia sudah tidak dapat lombok emas, maka apa yang dia buat, tuan-tuan? Dia skru Melayu. Sebelum ni dia naik pentas, dia kata DAP resis, dia kata DAP anti-Islam. Betul tak betul? Ini apa yang Dr. Mahathir kata. Tetapi demi nak memuaskan nafsu serakah dia, demi nak memastikan dia boleh jatuhkan UMNO dan Barisan Nasional, dia sanggup, tuan-tuan, skru Melayu. Dia naik satu pentas dengan siapa? Dia naik satu pentas dengan Lim Kit Siang, dengan Lim Guan Eng. Anwar Ibrahim yang dulu dia kata main belakang. Betul tak? Siapa yang pecah Anwar? Dia. Akhirnya, tuan-tuan, demi nak memastikan Datuk Seri Najib jatuh, BN jatuh, UMNO tersungkur, dia kerjasama dengan Anwar Ibrahim yang dia tuduhnya sebagai seorang peliwat. Orang macam ni ada prinsip ke, tuan-tuan? Ada ke tak ada? Tak ada prinsip. Dan bila DAP kata, Tun, you should form a new party. Tun, you kena tubuhkan sebuah parti politik. Dan parti politik ini mestilah parti Melayu. Hari ini kita dalam pakatan ni, dia kata, kami DAP mewakili Cina. Anwar Ibrahim, parti dia PKR mewakili masyarakat berbilang bangsa. Nak kalahkan UMNO, kita kena pecahkan undi Melayu. Macam mana cara nak pecahkan undi Melayu? Tun, you kena tubuhkan parti politik yang mewakili orang Melayu. Maka Tun Mahathir pun dengar cakap Lim Kit Siang, tuan-tuan. Dia pun tubuhkan PPBM. PPBM ni, tuan-tuan, tujuan ditubuhkan tidak lain tidak bukan adalah untuk menggantikan UMNO menjadi wakil kepada orang Melayu. Betul tak betul? Kalau dah dia tubuhkan PPBM untuk menjadi wakil kepada orang Melayu, tuan-tuan, dan dia dah berjaya tarik 25% undi Melayu pada pilihan raya umum 2018. Saudara, bila mana 6 bulan mereka memerintah, pada ketika itu mereka sedar bahawa bila mereka memerintah, dalam pasukan dia ada DAP. Tun Mahathir ada 13 kursi, Anwar ada 49 kursi.
Kalau Anwar ada 49 kursi, Mahathir ada 13 kursi, siapa patut jadi Perdana Menteri? Patutnya Anwar Ibrahim, betul tak? Tapi kenapa Mahathir jadi Perdana Menteri? Sebabnya tuan-tuan, dia dapat dukungan daripada DAP. DAP tahu kalau bagi kepada Anwar Ibrahim, belum tentu Anwar Ibrahim akan ikut cakap dia. Tetapi kalau bagi kepada Tun Dr. Mahathir yang hanya ada 13 kursi, demi untuk mengekalkan kuasa dia, dia akan ikut apa saja kehendak DAP. Betul tak betul? Bila 42 DAP campur dengan 13 parti Mahathir bersatu, mereka ada 55 kursi. Maka dia pun diangkat menjadi Perdana Menteri. Itu sebab zaman pemerintahan Pakatan Harapan, tuan-tuan, kita jangan lupa, kita kena ingatkan rakyat. Pertama sekali, hak istimewa orang Melayu habis lebu. Betul tak betul? Macam tadi Tuan Haji Saleh beritahu saya, bagaimana pinjaman mara yang sebelum ini kita hantar pelajar-pelajar kita keluar negara, ke London, anak-anak yang sepatutnya yang paling cemerlang ni, kita gunakan duit mara untuk hantar mereka belajar di luar negara. Akhirnya semua ini, tuan-tuan, telah dihapuskan. Sehingga mara ni, saudara, akhirnya MRSM dan sebagainya sudah bukan lagi untuk orang Melayu. Saya nak beritahu dengan tuan-tuan, saudara, kita lihat kepentingan agama Islam. Akhirnya tabung haji yang sebelum ini dikuasai oleh orang Islam sudah bertukar tangan. Aset-aset tabung haji dipindahkan kepada syarikat yang dikuasai oleh tokoh-tokoh yang dekat dengan pemimpin DAP. Macam mana, tuan-tuan? Ni tabung haji. Akhirnya satu persatu aset kita dijual, tuan-tuan. Kita lihat bagaimana, saudara, kedudukan bahasa Melayu. Mereka menteri-menteri ni, Kuala Sigaran, Lim Guan Eng, mereka menteri kewangan. Seorang lagi menteri sumber manusia. Bila buat press release, tuan-tuan, kalau ikut perlembagaan, mesti kenyataan media kementerian mestilah bahasa Malaysia, sebab bahasa Malaysia bahasa kebangsaan. Kita tengok bagaimana kenyataan media dibuat dalam bahasa Tamil, kenyataan media dibuat dalam bahasa Cina. Saudara, langsung tidak menghormati bahasa Malaysia sebagai bahasa kebangsaan. Dan tak pernah dalam sejarah, tuan-tuan, kedudukan raja-raja Melayu diperkotak-katikkan. Kita boleh faham lagi bila pelabur lari. Tetapi zaman pemerintahan Pakatan Harapan, tuan-tuan, dengan Agong pun lari. Ingat lagi tak, tuan-tuan? Agong patut dilantik untuk tempoh 5 tahun. Tetapi Sultan Muhammad kelima, tuan-tuan, 2 tahun akhirnya dia letak jawatan. Tak boleh tahan dengan Pakatan Harapan. Saudara, itu sebab kalau orang cakap siapa juga jadi kerajaan, kedudukan kita sama. Tak sama. Lebih tak sama bila mana Mahathir turun, digantikan. Pasal ketika itu, tuan-tuan, bila Mahathir dah tengok, dia kata dah tak boleh pergi dah Pakatan Harapan ni. Orang dah benci sangat. Jadi macam mana caranya, tuan-tuan? Macam mana caranya kita nak menang pilihan raya akan datang? Kalau kita kekal bersama dengan Pakatan Harapan, kita confirm bungkus, dia kata. Jadi mereka mengatur satu strategi, tuan-tuan. Dia hantarnya Tan Sri Muhyiddin, Azmin Ali dan sebagainya untuk join bersama UMNO dan PAS. Mula-mula dia tarik PAS. Mula-mula dia tarik PAS. Lepas tu dia tarik UMNO. Bermula dengan Kongres Melayu. Ingat lagi, tuan-tuan, Kongres Melayu. Kongres Maruah Melayu. Pada ketika itu, tuan-tuan, UMNO dan PAS sudah mula rapat dengan Tun Dr. Mahathir. Sehinggalah UMNO dan PAS nak membentuk kerajaan Bumiputra bersama dengan Tun Dr. Mahathir. Tuan-tuan, saya menentang. Saya menentang sebab apa? Saya kenal sangat dengan Tun Dr. Mahathir ni. Tengku Razali lagi kenal sebab dia lagi lama lawan Tun Dr. Mahathir. Tapi malangnya, tuan-tuan, pada ketika itu ramai kawan-kawan kita pada ketika itu mereka ni husnuzon. Mereka ni bersangka baik. Mereka yakin kalau bekerjasama dengan Mahathir ni, insya-Allah semua akan okey. Mereka bersangka baik. Malah bila saya menentang, tuan-tuan, bila saya mendedahkan usaha nak kerjasama, saya telah dipecat daripada UMNO. Tapi tak apa, tak ada masalah. Itu asam garam politik. Ada kala kita ke dalam, ada kala kita keluar, ada kala kita kena pecat. Yang penting, saudara,
bila dipecat, kita tidak khianat pada parti. Lebih baik dipecat tapi setia dengan UMNO daripada tak dipecat tapi bekerja untuk musuh UMNO. Macam setengah pemimpin. Hari ini masih lagi ada duri dalam daging. Betul tak betul? Ada. Dia ahli UMNO, dia menteri UMNO, tapi dia bekerja untuk musuh kita. Tuan-tuan, alhamdulillah tuan-tuan, tak lama, lebih kurang 18 bulan 18 bulan baru mereka sedar nasib baik tak bekerjasama dengan Mahathir. Mula-mula Mahathir kata nak buat kerajaan Bumi Putera, sampai kat Istana Negara baru PAS dengan UMNO tahu mereka bukan nak buat kerajaan Bumi Putera, mereka nak buat kerajaan unity government bersama DAP. Sebelum tu bila nak pujuk DAP, nak pujuk UMNO, nak pujuk PAS, mereka kata kita kena bekerjasama kerana kita tak boleh biarkan DAP ni besar kepala. Rupa-rupanya tuan-tuan, dia pujuk UMNO dengan PAS supaya dia boleh buat kerajaan unity government. Jadi dia ada 2/3. Bila ada 2/3 dia boleh tambah kerusi. Bila tambah kerusi tuan-tuan rasa dia akan tambah kerusi kawasan Melayu yang mana lebih menguntungkan UMNO ke, atau dia akan tambah kerusi kawasan-kawasan Cina yang lebih menguntungkan DAP? Dia dah merancang tuan-tuan nak tambah 30 kerusi. Contohnya Bukit Bintang. Bukit Bintang beratus ribu pengundi tapi ahli parlimen 1. Kalau dia pecah kawasan, dia ada 2/3 majoriti. Saudara, apa akan jadi? Dia boleh menawan tuan-tuan. Dia boleh menawan lebih kurang 30 kursi baru diberikan kepada DAP tuan-tuan. Kalau DAP 42 kursi pun mereka besar kepala. Cuba bayangkan kalau mereka ada 72 kursi. Boleh tak kita kawal DAP ketika itu? Itu sebab saya tak bersetuju kerjasama dengan Bersatu. Alhamdulillah hari ini MT UMNO pun dah sedar tak bekerjasama dengan Mahathir, baru bekerjasama dengan boneka Mahathir. Tun Mahathir dia tak kerjasama, dia kerjasama dengan Muhyiddin. Dengan Muhyiddin pun kita lihat bagaimana bila kita lantik dia, padahal dia parti kecil. UMNO ni tuan-tuan, kalau UMNO ni angkuh, kalau UMNO ni seperti mana yang hari ni setengah-setengah orang kata Melayu, skru Melayu. Kalau UMNO ni jenis bongkak, tamak. Kita ada 42 kursi BN. Takkan kita bagi yang hanya ada 32 kursi jadi Perdana Menteri? Betul tak betul tuan-tuan? Tapi kita berlapang dada. Walaupun kita tahu Tan Sri Muhyiddin dah khianat kita. Walaupun kita tahu Tan Sri Muhyiddin ketika menjadi Menteri Dalam Negeri, dia lakukan pendakwaan terpilih. Siapa pemimpin UMNO tak kena? Datuk Sri Najib kena, Datuk Zahid kena, saya kena, Tok Ahmad Maslan kena, Tan Sri Syaril kena, Datuk Aziz Rahim kena, Bung Mokhtar kena. Kita semua kena. Tetapi tuan-tuan, demi penyatuan Melayu pada ketika itu, UMNO husnuzon, bersangka baik pada Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kita ingat mungkin dia tak sejahat Tun Dr. Mahathir. Rupa-rupanya tuan-tuan, bila bagi kuasa kepada Muhyiddin, dia kenakan lagi teruk kita tuan-tuan. Kalau dulu hanya menggunakan polis, mereka mula menggunakan SPRM, mereka mula menggunakan lembaga hasil dalam negeri. Nak pastikan Datuk Sri Najib hilang kelayakan untuk bertindak, untuk bertanding pilihan raya tuan-tuan. Saya minta izin minum air sikit. Jadi saudara, walaupun kita dah mulakan dengan bersangka baik, memaafkan pengkhianatan Tan Sri Muhyiddin Yassin, tuan-tuan, mula-mula alhamdulillah bagus Tan Sri Muhyiddin ni. Apa yang Datuk Sri Najib cadangkan, dia ikut. Kita minta air Sina 10,000, alhamdulillah dapat. Dapat kan? Ingat lagi mula-mula dapat tak dapat? Dapat. Bantuan untuk B40 macam-macam dapat. Ketika mula-mula PKP, ingat lagi?
Itu sebab pada ketika itu orang mula menggelarkan Tan Sri Muhyiddin Abah. Orang sayanglah. Semua idea Datuk Seri Najib, kan? Semua dia ikut. Jadi macam tuan-tuan fahamlah, lembu punya susu, sapilah dapat nama. Betul tak? Jadi orang pun sayang dia, orang panggil dia Abah. Tapi bila dia dah mula berkuasa, tuan-tuan, dah mula rasa syok. Dia rasa kalau misalnya berlaku pilihan raya, Datuk Najib berada di luar penjara, maka Datuk Najib akan memberikan saingan bagi dia untuk menjadi Perdana Menteri. Maka apa dia buat? Beberapa bulan, ini saya nak beritahu, saya nak dedahkan. Beberapa bulan sebelum keputusan Datuk Seri Najib, tuan-tuan, apa yang berlaku, saudara? Beberapa bulan sebelum itu, suami kepada orang tertinggi dalam sistem perundangan kita telah berjumpa dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin di rumah Datuk Aziz Yassin, abang kepada Muhyiddin Yassin. Daripada perjumpaan itu, saya dah tahu dah, tuan-tuan, bahawa Datuk Seri Najib akan dikenakan. Saya beritahu Datuk Seri Najib. Datuk Seri Najib cakap, "Man, nak buat macam mana? Kita ada strong case. Kita ada good lawyers, kan? I hope we can win this case." Saya cakap, "Datuk Seri, kita ada good lawyers, betul. Kita ada strong evidence, strong case, betul. But do you have a fair trial? Adakah kamu mempunyai pengadilan yang adil? Kalau ada lawyer bagus macam mana pun, ada kes yang kuat macam mana pun, tapi kalau pembicaraan tak adil, boleh menang tak? Tak boleh." Kan? Akhirnya terbukti, tuan-tuan, 3 bulan lepas tu, kan? Dia kena. Saudara, kita angkat dia jadi Perdana Menteri kita dalam keadaan dia minoriti. Dahlah jawatan Perdana Menteri kita bagi, jawatan timbalan Perdana Menteri pun dia tak boleh bagi pada kita. Sehinggalah bila Muhyiddin nak tamat riwayat politik, baru dia bagi pada Datuk Seri Ismail Sabri. Betul tak? Bila dah terdesak. Jawatan menteri patut lebih banyak UMNO, sebab UMNO lebih banyak ahli parlimen. Dia bagi banyak kepada pemimpin bersatu. Kualiti kementerian. Saya ambil contoh, tuan-tuan, ada satu kementerian, Sains, Teknologi dan Alam Sekitar. Kementerian ni dulu di AP dihantar menteri paling junior, Yeo Bee Yin, perempuan, menjadi menteri. Saya nak beritahu, tuan-tuan, kementerian ini dibahagi 3. Satu dia bagi kat timbalan Presiden PAS, jadi Menteri Alam Sekitar, Tuan Brem, Tuan Man. Satu dia bagi kepada KJ, Menteri UMNO, menjadi Menteri Sains. Satu lagi dia bagi kepada Samsul Anwar Nasara, menjadi Menteri Tenaga. Satu kementerian kecil, belah 3, bagi kat kita, tuan-tuan. Ini cara Muhyiddin Yassin melayan kita. Lagi apa dia buat? Duit UMNO dia sekat. Kita dah duduk dalam satu pasukan. Kenapa kau nak sekat duit aku? Sedangkan mahkamah dah putus, pulangkan. 3 kali mahkamah putus, pulangkan, tuan-tuan. Barulah dia pulangkan. Zalim tak zalim, tuan-tuan? Pemimpin kita nak disumbat dalam penjara. Bila berlaku pilihan raya Sabah, dia merayu supaya kita kekal kerjasama. Kita pun last kali, walaupun Bung Muqtada kata BN akan bertanding 73 kawasan parlimen. Tapi apa yang berlaku? Kita dah bagi kat dia, tuan-tuan, sejumlah kerusi. Rupa-rupanya dia pasang kaki. Dia pasang calon bebas. Dahlah dia pasang calon bebas, tuan-tuan. Dulu ni parti PBS bersama dengan kita. Dia buat pakatan dengan PBS. Sekerat jalan pilihan raya ni, dah pilihan raya, kursi kita ni dah bagi pada dia. Kan? Kursi UMNO menang pun kita bagi pada dia. Cerdik sangat, kan? Kursi UMNO menang pun kita bagi dekat Bersatu Bertanding. Kan? Contohnya Haji Ji punya tempat, Masjidi Majin punya tempat. Ini UMNO menang, BN menang, kita bagi pada dia. Last kali sekerat jalan, tuan-tuan, tiba-tiba PBS
umumkan masuk pula Perikatan Nasional. Tiba-tiba dia menang, dia bertanding lebih banyak kursi daripada BN. Akhirnya apa berlaku tuan-tuan? Akhirnya saudara, walaupun kita kena tikam macam tu, BN masih menang kursi lebih banyak daripada mereka. Tapi mereka nak ketua menteri. Baiknya BN ni tuan-tuan, bagi juga ketua menteri. Ada orang kata UMNO tamak lagi. Kita menang paling banyak kursi, kita bagi kepada dia orang jadi ketua menteri. Saudara, bila mereka memerintah, makin lama makin zalim. Pemimpin kita makin diugut, diancam dan macam-macam. Akhirnya bila dah tak boleh tahan tuan-tuan, bila kita dah sampai ke dinding, kena asak dengan bersatu. Kena asak yang orang kita dah maafkan. Kena asak dengan orang yang kita angkat dia menjadi Perdana Menteri. Kalau tidak, Muhyiddin ni muka dia tak ada peluang jadi Perdana Menteri tuan-tuan. Kalau tak kerana sokongan orang UMNO. Betul tak betul? Tapi saudara, akhirnya kita nak dibunuh. Maka pada ketika itu Perhimpunan Agung UMNO 2020 memutuskan untuk cukuplah sampai di sini. Kan ada lagu kan? Cukuplah sampai di sini sayang. Cukuplah. Takkanlah kita terus menerus nak membiarkan kepala kita dipijak. Betul tak betul? Takkan kita terus menerus nak biarkan bersatu bunuh kita. Yang skru Melayu bersatu. Dia skru kita untuk dapatkan kuasa. Tuan-tuan, saudara, BN tak perlu skru Melayu. Kita dapat jaga orang Melayu, kita dapat jaga orang India, kita dapat jaga orang Cina, Kadazan, Dusun, Lombawang, Iban, Dayak, semua rakyat Malaysia kita jaga. Betul tak betul? Saudara, itu sebabnya di Melaka kita buat putusan, pasal ramai mengharapkan kita kekalkan muafakat nasional. Kalau ikut Datuk Zahid, kita dengan PAS ni tuan-tuan, dah tanda tangan apa yang dipanggil sebagai Piagam Muafakat Nasional. Ketika tanda tangan ni, makcik-makcik yang duduk depan saya duduk atas pentas masa tu, kita tengok muka dia orang sebab menangis. Sebab terharu kali pertama UMNO dengan PAS yang dah bermusuh berpuluh tahun tiba-tiba bersatu. Saudara, kita dengan PAS ni umpama dah nikah. Dah nikah tapi kat Thailand. Belum sempat nak balik Malaysia, register kat Malaysia, dia nikah pula dengan jantan lain. Dia masuk parti politik yang dalam itu dikepalai oleh Muhyiddin. Kalau nak ikutkan dari segi hukum, haram. Bila dia dah nikah dengan kita, dia tak boleh nikah dengan orang lain. Betul tak betul? Sebab dia dah ada suami yang sah dari sudut agama. Memang kita baru kita baru bertahun, baru bekerjasama untuk kepentingan Islam, kepentingan orang Melayu. Belum sempat daftar satu gabungan yang dipanggil sebagai Muafakat Nasional. Belum sempat daftar, dia dah masuk satu coalition ataupun parti bergabung yang dipanggil Perikatan Nasional. Walaupun kita rasa isteri kita dah curang, pergi dengan jantan lain, tetapi bagusnya UMNO ni tuan-tuan, yang orang kata UMNO tamak ni, dia masih lagi kerana mengharapkan anak-anak yang menangis tadi. Dia melihat anak-anak yang menangis ni tuan-tuan, dia fikir, tak apalah, kita buang ego kita. Kalau nak tanya dengan tuan-tuan yang lelaki-lelaki ni, kalau isteri kita dah tinggalkan kita baru je nikah dengan dia ni, dia pergi dengan jantan lain, agak-agak korang nak ambil tak balik? Nak ambil balik tak isteri? Belum tentu tuan-tuan. Betul lah. Tapi demi anak-anak ni tuan-tuan, demi rakyat yang mengharapkan penyatuan Melayu, yang mengharapkan ukhuwah Islamiah di antara UMNO dan PAS ini terus terjalin, apa berlaku? UMNO telah menawarkan kerjasama dengan PAS di Melaka. Kita tawarkan kerjasama dengan PAS di Melaka. Dan kita janji nak bagi mereka kursi boleh menang. Kursi boleh menang. Tetapi tuan-tuan,
kenapa tiba-tiba PAS memilih untuk bersama dengan kekasih baru dia, dengan suami baru dia. Sebab suami baru dia, tuan-tuan, ketika zaman darurat, mereka telah meluluskan banyak direct nego projek. Mereka, tuan-tuan, maklumat dalaman yang saya perolehi, mereka ada 1.7 bilion, 1,700 juta ringgit untuk dibelanjakan dalam pilihan raya yang akan datang. Jadi mana perginya Islam? Mana perginya ukhuwah Islamiah? Mana perginya kesetiaan yang selama hari ini PAS cakap? Tuan-tuan, kalau dia fikir pasal penyatuan Melayu, kita tak patut pecahkan orang Melayu. Saya nak beritahu dengan PAS yang sepatutnya dia fikir, UMNO ada 4.2 juta orang Melayu. Betul tak? 4.2 juta. Kenapa dia yang ada 1.2 juta ni nak kerjasama dengan parti yang mungkin ada 100,000 orang saja? Jadi adakah tuan-tuan fikir PAS ini memikirkan tentang soal Melayu, tentang soal Islam bila dia bersama dengan Bersatu? Tidak. Yang dia fikir, tuan-tuan, Bersatu ada duit untuk dia berhadapan dengan pilihan raya yang ke-15. Dia dapat duit daripada Bersatu, duit itu akan digunakan bukan untuk Melaka. Buat apa PAS nak bagi duit, tuan-tuan, nak belanjakan duit yang Bersatu akan bagi untuk Melaka? Tak guna. Sebab apa saya kata tak guna? Sebabnya, tuan-tuan, saya nak beritahu, 2018 PAS bertanding 26 kerusi. Daripada 26 kerusi tu, tuan-tuan, 23 kerusi dia hilang deposit. Masa 2018 tu UMNO teruk tak kena fitnah? UMNO teruk tak kena caci maki? Teruk, tuan-tuan. Tapi dalam keadaan teruk macam tu pun, saudara, mereka hilang 23 kerusi hilang deposit. Hanya 3 kerusi tak hilang deposit. Kali ini bila mereka sekali lagi bersama lawan dengan UMNO, tuan-tuan rasa berapa undi dia boleh dapat? Adakah Bersatu boleh tambah kekuatan PAS? Tak boleh. Bersatu mengharapkan kekuatan PAS. Tapi Bersatu ni, tuan-tuan, dia menang 2 kursi. Adakah dia menang atas tiket Bersatu? Tidak. Bersatu menang atas tiket PKR. Betul tak? Dia pakai logo PKR. Masa tu PKR didokongi oleh DAP. 97 pengundi Cina pada ketika itu menyokong Pakatan Harapan, menyokong PKR punya lambang. Itu sebab mereka menang 2 kursi. Kali ni, tuan-tuan, India tak sokong Bersatu, Cina tak sokong Bersatu, Melayu yang 25% sokong PH dulu pun dah tahu mereka kena kencing dengan janji Pakatan Harapan. Dah tahu apa yang Datuk Seri Najib bagi habis ditarik balik oleh Pakatan Harapan. Dah tahu ketika zaman Muhyiddin Yassin, mereka nak meniaga pun tak boleh, mereka nak keluar pergi cari kerja pun tak boleh. Ekonomi ditutup. Bila ekonomi ditutup, ramai hilang kerja. Tuan-tuan rasa mereka nak undi Bersatu? No way. No way. Jadi, tuan-tuan, yang PAS harap sangat duit daripada Bersatu ni untuk apa? Mereka akan gunakan duit ini, tuan-tuan, untuk menawan balik Kelantan, Terengganu, Kedah. Kenapa saya tahu? Saya dulu, tuan-tuan, pengarah komunikasi Kementerian Kewangan. Saya pegawai Datuk Seri Najib, pegawai Perdana Menteri, tuan-tuan. Kita tahu berapa banyak kita bagi kepada PAS. Saya nak beritahu tuan-tuan, bila PAS ditinggalkan, diceraikan oleh DAP, PAS tak ada duit. Siapa yang biaya muktamar tahunan PAS? Siapa, tuan-tuan? Itu sebab jangan cakap banyak PAS ni. Jangan cakap banyak. Jangan ingat dia orang ni bersih, tuan-tuan. Kita pun tahu ada setengah-setengah duit yang kita bagi untuk muktamar PAS, bagi untuk PAS bertanding pilihan raya, bagi untuk memastikan PAS agihkan secara saksama seluruh Malaysia. Last kali duit ni, tuan-tuan, ada sebahagiannya tukar kereta besar lepas pilihan raya, dan ada sebahagian besarnya digunakan, tuan-tuan, untuk menawan negeri Kedah, negeri Terengganu dan negeri Kelantan. Dia mainkan kita. Cuba bayangkan, tuan-tuan, duit yang Bersatu bagi nanti, apa yang PAS akan buat? Dia akan buat benda yang sama.
Dia akan menangkan Kedah, Terengganu, Kelantan. Yang akan terduduk siapa tuan-tuan? Bersatu ingat, bagi duit kepada PAS, mereka akan dapat jentera PAS. Tapi sebenarnya bagi duit kepada PAS tuan-tuan, akhirnya ianya akan membantu PAS menawan balik Kedah, Kelantan, Terengganu. Kelantan mungkin 50-50 lah untuk PAS menang. Tapi Terengganu jangan mimpi. Kedah pun silap-silap jangan mimpi tuan-tuan. Saya nak beritahu saudara, mungkin dalam pemikiran PAS dengan ada duit banyak, dia boleh menang pilihan raya. Betul, pilihan raya kita perlukan duit. Tetapi duit bukan segala-galanya. Betul tak betul tuan-tuan? Duit bukan segala-galanya. Bila kalah BN tuan-tuan, bila kalah BN 2018, kami ni, kebanyakan yang datang-datang ni saudara, yang bersama saya turun ke jalan raya, ada orang bagi kita duit? Tak ada tuan-tuan. Tak ada. Kalau ada punya sumbang belanja minum air, 1,000-2,000 untuk kos perjalanan dan sebagainya. Tapi ada orang backup kita betul-betul? Tak ada. Tetapi tuan-tuan, bukan satu Perdana Menteri, 2 Perdana Menteri bungkus dengan kerjasama daripada pelbagai pihak, khususnya Presiden UMNO dan rakan-rakan MT. Kita kerjakan mereka. Ada duit? Tak ada. Tapi kita berjaya tak untuk menguburkan 2 Perdana Menteri ini tuan-tuan? Kita berjaya. Jadi jangan fikir tuan-tuan rakyat ini semua mata duitan macam kamu. Jangan fikir bahawa rakyat ini disebabkan kamu boleh berbelanja mewah. Tengok hari semalam kita baru buat laporan polis pasal dia bagi face mask dengan stiker kereta pakai logo BN. Dia Muhyiddin ni arahkan KJ tuan-tuan supaya buat SOP. SOP pilihan raya tak boleh kempen. Mana pernah dalam sejarah pilihan raya tak boleh kempen? Tak boleh walkabout, tak boleh pergi rumah ke rumah. Jadi kenapa dia buat macam ni tuan-tuan? Kenapa KJ bagi arahan kepada Kementerian Kesihatan, Kementerian Kesihatan letakkan syarat begitu kepada SPR untuk pilihan raya Negeri Melaka? Sebab mereka tidak ada jentera. Yang ada jentera baik di peringkat pusat, di peringkat negeri, di peringkat bahagian, di peringkat cawangan, di peringkat PDM. Siapa? UMNO. Jadi macam mana dia nak lawan dengan UMNO? Cara dia senang. Buat SOP, ada jentera pun tak boleh pakai. Betul lah? Jadi baru ada level playing ground. Barulah taraf UMNO ni sama dengan Bersatu. Sama-sama tak boleh berkempen. Tapi dia kempen. Kita buat report polis. Alhamdulillah, tadi saya dikabarkan kena denda 20,000. Alhamdulillah. Tapi semalam dia buat lagi. Semalam dia buat program di hotel tuan-tuan. Berjumpa dengan profesional. Saudara, bila kita buat kena saman, bila dia buat boleh pula. Adil ke ni tuan-tuan? Itu sebab janganlah kerana apa yang KJ buat ni kita marah ke UMNO. Kena faham, KJ memang ahli UMNO, tapi dia bukan menteri daripada UMNO. Datuk Zahid tak pernah mencalonkan nama dia jadi menteri. Siapa yang mencalonkan dia jadi menteri? Ainon, Mak Ainon, susah akbar kepada Tan Sri Muhyiddin. Inilah orang yang mencalonkan nama KJ, tuan-tuan, dan dipersetujui oleh Muhyiddin. Dan Muhyiddin bila dia serah kuasa pada Datuk Seri Ismail Sabri, syarat dia, polisi dia kena ikut, kabinet dia perlu dikekalkan. Tuan-tuan. Jadi itu sebabnya saudara saya nak beritahu. Kalau ada orang kata UMNO angkuh, UMNO ni umpama Melayu, skru Melayu. Bukan. UMNO tidak angkuh. UMNO tak skru Melayu. Yang skru Melayu ni tuan-tuan, bila orang itu kecewa, tinggalkan UMNO, mereka lawan UMNO. Dan mereka sanggup bekerjasama dengan DAP untuk skru UMNO balik. Ini baru betul Melayu skru Melayu. Betul tak tuan-tuan? Saudara, itu sebab kita bulatkan tekad. Kita kuatkan semangat. Bagi mereka yang akan membantu jentera pilihan raya di Melaka, pastikan kita jangan biarkan satu undi pun diberikan kepada PAS ataupun Bersatu ataupun parti-parti lain.
pastikan undi kita solid kepada Barisan Nasional. Kerana kalau tuan-tuan bagi undi kepada Bersatu, bagi undi kepada PAS atau Perikatan Nasional, ini bermakna tuan-tuan kita merosakkan undi kita. Kenapa saya kata merosakkan undi kita? Kerana undi mereka tak boleh menang pilihan raya. Tetapi disebabkan tuan-tuan, undi tuan-tuan berbelah bagi. Ramai yang undi BN, tetapi ada sekumpulan kecil undi Perikatan Nasional. Disebabkan undi ini pergi ke Perikatan Nasional, ianya boleh menyebabkan di sesuatu kawasan itu, tuan-tuan, kita akan kehilangan kursi tersebut. Yang akan untung tuan-tuan ialah Pakatan Harapan yang dalam dia ada DAP. Itu sebab kena hati-hati. Jadi itu saja pesanan saya kepada sahabat-sahabat di Pintas Raya. Saya doakan semoga mesyuarat berjalan dengan lancar, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Saya dengan ini merasmikan Mesyuarat Agung Cawangan Pintas Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup UMNO! Hidup UMNO! Hidup UMNO! Assalamualaikum. Majlis mengucapkan terima kasih di atas ucap tamat dan peresmian sidang UMNO Pintas Raya sebentar tadi. Moga-moga akhirnya beliau amankan kepada kita atau jadikan kita semua lebih bersatu padu dalam menghadapi pilihan raya yang akan datang. Dan untuk seterusnya kita akan berkala soal telah diresmikan, jadi kita akan sama-sama melaksanakan persidangan UMNO Cawangan Pintas Raya untuk kali yang ke-33 sebentar sahaja.